Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah diaktifkan segera hadapi musim banjir. Sultan Selangor tarik balik darjah kebesaran Najib dan Rosmah. Siri Vivo V25, potret suah bokeh. AI HD algoritma siri Vivo V25, Vivo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Sharafuddin Idris Shah menarik balik darjah kebesaran negeri Selangor yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor berkuat kuasa hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Datuk Haris Kasim dalam satu kenyataan menjelaskan penarikan balik darjah berkenaan diambil selepas berunding dengan Dewan Diraja Selangor. Datuk Seri Najib dikurniakan keahlian darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS kelas pertama yang membawa gelaran Datuk Seri pada 2004 dan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS kelas kedua yang membawa gelaran Datuk pada 1992. Datin Seri Rosmah pula dikurniakan keahlian darjah Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS kelas pertama yang membawa gelaran Datin Paduka Seri pada 2005. Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah baru-baru ini didakwa dan disabitkan dengan kesalahan rasuah di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Dalam pada itu, darjah kebesaran Sultan Sharafuddin Idris Shah DSIS membawa gelaran Datuk yang dikurniakan kepada bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Muhammad Arif Abdul Rahman pada tahun 2005 turut ditarik balik. Ia termasuk darjah kebesaran setia Sultan Sharafuddin Idris Shah SIS kelas ketiga pada 2003 dan darjah kebesaran Ahli Mahkota Selangor EMS kelas keempat pada 2001. Beliau juga pernah menjawat jawatan Pegawai Daerah Sepang yang dipertua Majlis Perbandaran Subang Jaya dan Pegawai Kewangan Negeri Selangor sebelum ini dan telah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi atas pertuduhan rasuah. Sultan Selangor mengingatkan pihak eksekutif agar sentiasa mendukung penuh prinsip kebebasan kehakiman dan mengelak dari sebarang cubaan untuk mempengaruhi proses pentadbiran keadilan Badan Kehakiman. Baginda bertitah kebebasan Badan Kehakiman memerlukan sokongan, dukungan, kefahaman dan iltizam dari semua pihak terutama dari pihak eksekutif. Baginda menyeru semua pihak berganding bahu dengan mengambil langkah-langkah ke arah mempertahankan dan menjamin kebebasan Badan Kehakiman demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. Menerusi titah Baginda dalam kenyataan rasmi turut menyeru agar rakyat memberi sepenuh kepercayaan kepada sistem kehakiman negara tanpa perlu melemparkan tumahan yang tidak berasas tanpa mengetahui fakta dan alasan-alasan penghakiman terhadap sesuatu kes. Sultan Sharafuddin bertitah sebarang tumahan yang tidak berasas akan mengundang persepsi negatif terhadap kebebasan Badan Kehakiman dan pasti menghakis keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran keadilan negara. Titah Baginda, keadaan ini juga akan secara tidak langsung menjejaskan nama baik negara di peringkat antarabangsa. Sultan Sharafuddin juga menzahirkan sokongan padu Baginda terhadap titah ucapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 5 September lalu berkaitan dengan kuasa prerogatif pengampunan yang tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenangnya demi kepentingan pihak tertentu. Titah Baginda, rakyat perlu memahami proses pengampunan perlu dilaksanakan mengikut lunas undang-undang dan prosedur yang telah diperuntukkan di bawah perlembagaan dan undang-undang berkaitan dengannya. Ini dapat dikaji dan dilaksanakan. Kerajaan akan membincangkan cadangan pemberian moratorium khas untuk sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sesi perbincangan akan diadakan dengan pelbagai kementerian termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP serta Kementerian Kewangan. Kita akan bincang lah. Kita akan bincang dengan Menteri KUSKOP, Koperasi, Menteri Pembangunan Usahawan. Kita akan bincang dengan Kementerian Kewangan. Bila akan dibincangkan tu Datuk Seri? Kita bincang.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan Dasar Bioteknologi Negara 2.0 DBN 2.0 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur petang tadi. Datuk Seri Ismail Sabri mengulas berhubung kenyataan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencadangkan perkara itu memandangkan sektor berkenaan belum pulih sepenuhnya dan ditambah dengan peningkatan kadar dasar semalaman OPR. Terdahulu, Perdana Menteri dalam ucapannya berkata kerajaan akan menubuhkan gabungan Pusat Penyelidikan Bioteknologi Malaysia bagi menggerakkan agenda negara dengan lebih berfokus dan berasaskan kekuatan negara. Ia termasuk mendalami kekayaan biodiversiti negara yang boleh memperkasa 3 sektor bioteknologi seperti termaktub dalam Dasar Bioteknologi Negara 2.0. Saya juga mengumumkan penubuhan gabungan Pusat Penyelidikan Bioteknologi Malaysia atau Malaysia Biotechnology Alliance of Research Centre yang melibatkan semua institusi dan institut penyelidikan berdasarkan bioteknologi yang mengendalikan dan mengemudi penyelidikan berdasarkan permintaan industri dan kepentingan strategik negara. Pada majlis sama, beliau turut mengumumkan peruntukan RM5 juta untuk program Bio-Based Accelerator BBA bagi menggalakkan perkembangan syarikat tempatan dalam industri bioteknologi dan RM2 juta untuk penganjuran Bio Malaysia 2023. Siri Vivo V25. Potret suah bokeh. AI HD algoritma Siri Vivo V25. Vivo. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD seluruh negara diarah diaktifkan segera bagi persediaan menghadapi monsun timur laut. Perdana Menteri berkata peranan JPBD yang dipengerusikan oleh pegawai daerah di semua lokasi bencana akan diperkasakan. Arahan mengaktifkan segera JPBD dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat yang dipengerusikan Perdana Menteri. Mesyuarat dihadiri Ketua Setiausaha Negara, Menteri Besar dan Ketua Menteri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Setiausaha Kerajaan Negeri selaku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN serta agensi terlibat. Datuk Seri Ismail Sabri berkata JPBD mempunyai fungsi yang penting untuk melaksanakan kerja-kerja menyelamat serta penyampaian bantuan di lokasi bencana. Manakala Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan JPBN menyelaras di peringkat pusat serta negeri. Menurut laporan kesiapsiagaan Jabatan Meteorologi, fasa peralihan monsun akan bermula pertengahan September hingga November. Monsun Timur Laut pula dijangka bermula pada November 2022 hingga Mac 2023. Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan lebat monsun bermula November hingga Disember 2022. Manakala Johor, Sabah dan Sarawak dijangka berhadapan hujan lebat monsun bermula Disember 2022 hingga Januari 2023. Sementara itu, lebih 79,000 pegawai dan anggota agensi keselamatan serta penyelamat di semua peringkat kini bersiap siaga sepenuhnya dengan sokongan pelbagai aset. Menurut Perdana Menteri, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara dengan kapasiti menempatkan 1.6 juta mangsa. JKM juga perlu menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama selain keperluan bayi dan warga emas. Kementerian Pendidikan diarahkan supaya asrama sekolah yang tidak dihuni pelajar digunakan oleh orang ramai yang terjejas. Katanya NADMA telah mengagihkan lebih 59,000 kit makanan dan 127,000 cubicle tent. Kerajaan telah memperuntukkan hampir RM5 juta bagi menyediakan 320 bot fiber selain RM8 juta untuk pengurusan operasi bencana kepada JPBN untuk kegunaan 160 daerah. Turut digerakkan lebih 22,000 aset air seperti bot, trailer bot dan jet ski milik semua agensi. JPBN dan JPB daerah perlu bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan bekalan segera sampai di semua lokasi
Negeri selain memastikan sistem amaran awal bencana berfungsi dengan baik. Justru rakyat khususnya yang tinggal di kawasan rendah dan terdedah dengan risiko banjir diminta sentiasa peka dan segera berpindah sekiranya mendapat arahan pihak berkuasa. 128 lokasi berisiko dilanda banjir dipantau di Melaka sebagai persiapan situasi hujan lebat berterusan yang diramalkan mulai pertengahan November ini. Exco Pengurusan Banjir Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, daripada jumlah itu, 18 kawasan telah dipasang sistem amaran awal banjir. Kalau mengikut ramalan daripada Jabatan Meteorologi, ianya adalah merupakan satu musim banjir yang menyeluruh ke seluruh negara. Jadi kita bimbang kan, walaupun segala fasiliti, program mitigasi kita tak buat, tapi apabila kapasiti air itu dalam keadaan luar biasa, kita bimbang ia akan menjejaskan juga kawasan-kawasan yang rendah. Pihaknya sedang giat melakukan ujian sistem amaran awal banjir bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. Selain itu, kerja-kerja mendalam dan melebarkan sungai di bawah projek rancangan tempatan banjir RTB giat dijalankan. Projek di Sungai Duyung katanya didapati berkesan mengalirkan air dengan sempurna ketika hujan lebat. Dalam pada itu, Kementerian Kerja Raya diminta mempercepatkan kelulusan permohonan kerajaan negeri untuk menambah baik sistem pembentungan sedia ada di Jalan Persekutuan yang turut menjadi punca banjir kilat. Fenomena air pasang besar di Pelabuhan Klang, Selangor berlaku seawal jam 7.20 pagi tadi dan bacaan paras air di kawasan itu berada pada tahap bahaya dengan catatan 5.52 meter. Namun bagi penduduk di Kampung Nelayan Teluk Gong, mereka telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuk pecahan ban dan banjir besar. Ikuti laporan Rushaidi Hafiz Syahid. Menerusi tinjauan dilakukan, penduduk di perkampungan berkenaan yang ditemui tenang dengan apa saja musibah yang bakal dihadapi. Menurut mereka, setiap kali berlaku fenomena air pasang besar, kampung itu antara kawasan yang terjejas kerana berhampiran laut. Mereka juga sedia maklum jika hujan melanda ketika berlakunya air pasang. Penduduk kampung ni memang dia dah berjaga-jaga. Dia dah tahu rutin ni, kita dah bagi tahu. Sebab dia dah tahu, kita beritahu air naik tinggi, 1 hari, 2 hari ke 3 hari macam tu. Kalau macam hari hujan, bersedia nak pindah. Kalau tak hujan, alhamdulillah lah. Jadi, kalau hujan air pasang, banjir. Kalau air surut, tak ada. Sementara itu, tinjauan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPPM Zon Kelang, DJT Pulau Ketam juga mendapati kawasan itu dinaiki air setinggi lebih 5 meter. Pihak bomba telah bersiap siaga dengan apa saja kemungkinan meskipun paras air pasang surut seawal jam 8 pagi tadi. Kami juga akan untuk persiapan daripada bomba juga, untuk kekuatan anggota peralatan semua, kita orang dah siap sedialah setiap masa dan boleh digerakkan jika diperlukanlah ke tempat-tempat lokasi yang ada berlaku banjir lah, ataupun limpahan air yang teruk lah. Beliau turut menjagakan paras air akan kembali meningkat dan mencatatkan bacaan pada tahap berbahaya. Fenomena air pasang besar hampir setiap tahun berlaku dan kali ini ia tertumpu di kawasan di semenanjung Malaysia. Jelas sekali jika tiada pengawasan dan persediaan rapi, maka ramai yang akan menanggung derita dan kerugian. Oleh demikian, sentiasalah peka dengan situasi semasa dan lakukan tindakan awal bagi mengelakkan sebarang musibah yang tidak diingini. Syahid Syahid melaporkan. Di Kedah, fenomena air pasang besar yang melanda kawasan Kuala Kedah menyebabkan 30 rumah dan gerai ditenggelami air laut. Kejadian yang berlaku sekitar jam 1.30 tengah hari tadi tidak membimbangkan kerana air surut sejam kemudian. Ketika paras air laut meningkat, kawasan terjejas tidak dilanda hujan. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Star, Kapten Nurlizawati Ismail berkata, pemantauan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kota Star di JT Kuala Kedah, Pasar Kampung Seberang Kota dan Jalan Tok Pasai berdapati kawasan itu dinaiki air pada paras sekitar 0.1 hingga 0.3 meter. Bacaan paras air laut hari ini meningkat sedikit iaitu mencecah 2.91 meter berbanding bacaan ramalan iaitu 2.9 meter pada jam 1.45 tengah hari hingga 2.30 petang. Jumpa kat dataran mereka, okey? Okey tak? Okey ke? Okey ke? Selamat Hari Kebangsaan. Lekas miliki peranti baru di jualan Maxis. Vivo V25 series. V-Log movie. AI editor with greater freedom.
bokeh flare portrait, dreamy bokeh, and more flare options. 64 MP OIS ultra sensing, super clear picture quality to capture more splendid details. Vivo V25 series. Vivo. Anda masih menonton Buletin Utama. Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan kini menjalankan siasatan berhubung insiden helikopter terhempas yang mengorbankan seorang juruterbangnya di Bidor Perak. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Chester Wu berkata, siasatan dimulakan sesulang penemuan bangkai pesawat dan mangsa pagi tadi.
Siasatan akan dibuat mengikut bahagian 26 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. Bangkai pesawat helikopter EC-120B itu ditemukan helikopter TUDM berhampiran Kampung Kenangan Bidor pada jam 8.18 pagi. Sepasukan anggota Combat Air Rescue CER TUDM kemudiannya membantu membawa mangsa dari tempat kejadian. Helikopter Rescue 1 mendarat di Padang Sekolah Anderson pada 10.30 pagi dan mangsa dibawa ke Hospital Raja Pemaisuri Bainon Ipoh. Juruterbang Jekin Richard Chan, 58 tahun, yang disahkan meninggal dunia adalah warga negara Hong Kong. Pesawat dikendalikan mangsa dilaporkan terputus hubungan di sekitar hutan simpan Cikus semalam. Helikopter dilaporkan berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada jam 11.37 pagi untuk penerbangan persendirian. Ia dijadualkan mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh, namun hilang dari radar pada 12.16 tengah hari. Sementara itu, Perdana Menteri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga juruterbang Jekin Richard Chan yang terkorban dalam nahas udara itu. Dalam catatan di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Ismail Sabri berharap keluarga juruterbang itu terus tabah dan cekal dalam menghadapi musibah. Perdana Menteri turut menyampaikan penghargaan kepada pasukan mencari dan menyelamat SAR terhadap tindakan pantas dilakukan. Mangsa dibawa keluar oleh pasukan penyelamat dari kawasan hutan simpan Cikus sekitar jam 10.12 pagi selepas 22 jam helikopter berkenaan dilaporkan hilang. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, mangsa ditemui dalam kokpit helikopter terbabit. Hanya dengan semangat kita boleh maju ke hadapan. Itulah Wira Ibu Zain. Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan reka bentuk sekolah yang sedang dan akan dibina mengambil kira konsep pembangunan kondusif dan selamat. Menteri Kadar Pendidikan Datuk Dr. Razvi Jidin berkata, ia susulan maklum balas yang diterima daripada pemantauan di lapangan selain mengoptimumkan peruntukan yang disediakan. Hasil lawatan beliau ke sekolah, ada dalam kalangan murid membuat keputusan untuk tidak bersarapan pagi kerana tidak mahu ke tandas sekolah yang kotor. Malah perkara sama turut disentuh oleh warga pendidik. Menyifatkan ianya yang telah berlarutan untuk sekian lama, transformasi yang ditekankan KPM akan melihat kepada reka bentuk pengudaraan yang lebih cekap sekaligus menjadikan keadaan tandas cepat kering, kurang berbau dan lebih bersih. Apa yang paling penting, desain ini tidak perlulah terlalu banyak ropol-ropol dan render-render serta kosmetik yang berlebihan di sekolah. Kita mahu bahawa setiap peruntukan itu digunakan untuk memberi impak yang paling optimum. Jadi sekiranya kita dapat kurangkan kos-kos yang mana melibatkan kosmetik yang tidak diperlukan khususnya, maka peruntukan yang ada itu kita dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program bersama semarakan transformasi pendidikan, infrastruktur selamat dan kondusif di Sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya. Jelasnya KPM dan Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa bekerjasama berhubung reka bentuk pembangunan sekolah yang menekankan perkara asas dan impak positif. Ia termasuk memperincikan penggunaan tingkap nako dan talang bumbung yang dilihat menyukarkan proses penyelenggaraan. Pembinaan bangunan tambahan Hospital Sultanah Maliha di Langkawi, Kedah bakal menaik taraf statusnya menjadi Hospital Pakar Meja menjelang tahun 2025. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, projek bernilai RM515,300,000 itu akan memuatkan 220 katil pesakit, menjadikan kapasiti keseluruhan 330 katil. RM425 juta diperuntukkan bagi kos kontrak, manakala lebih RM75 juta lagi melibatkan kos peralatan perubatan. Kerja pembangunan itu antara lain termasuk 6 Dewan Bedah lengkap dengan kerja infrastruktur, peralatan perubatan dan bukan perubatan serta pembinaan 40 kuartus kelas G. Hospital juga akan menerima kemudahan tambahan seperti ward penyakit berjangkit bagi menepati keperluan populasi migran di pulau itu. Kita naklah supaya hospital kerajaan di sini boleh cater kepada pelancong-pelancong yang datang. Ya. Mungkin sebab mereka bayar
Untuk pelancong, kalau dia datang ke hospital kerajaan bukan kadar subsidi, bukan free, dia kena bayar full pay. Jadi kalau full pay, mestilah kita sediakan sesuatu yang bertaraf antarabangsa. Takkanlah kita nak hantar kepada hospital yang biasa saja. Sebab itu konsep hospital bangunan tambahan Sultanah Maliha ni adalah lebih kepada konsep yang bertaraf antarabangsa. Design dia pun nampak macam private hospital, ya, sebab tu kos dia tinggi sikit. Kementerian Kesihatan juga katanya menerima cadangan penempatan unit forensik dan kemudahan pengimejan resonance magnetic MRI. Permohonan baru akan dibuat pada Kementerian Kewangan dan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Khairi turut memaklumkan kementeriannya meluluskan ambulans laut bagi membawa pesakit dari kepulauan sekitar Langkawi ke Hospital Sultanah Maliha. Sebidang tanah juga telah dikenal pasti bagi pembinaan sebuah klinik kesihatan di Pulau Tuba. Satu memorandum persefahaman bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dimeterai bagi menyediakan sebuah helikopter bagi tujuan membawa pesakit kritikal ke Hospital Sultanah Bahiah Al-Ustar. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika ditemui selepas majlis pecah tanah projek pembinaan bangunan tambahan Hospital Sultanah Maliha. Majlis disempurnakan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif. Disney Plus Hotstar kini di Unify TV. Dapatkan bersama Unify Home sekarang di TM Point atau unify.com.my/hiburan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan menaikkan kadar bantuan seunit bagi pembinaan program Perumahan Rakyat Keluarga Malaysia PRKM yang memanfaatkan lebih 10,000 kontraktor G1 di seluruh negara. Program yang sebelum ini dikenali sebagai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT merupakan antara langkah proaktif kerajaan bagi menyimbangi keperluan rakyat khususnya golongan miskin dan miskin tegar di luar bandar. Menurut menterinya, Datuk Seri Mahzir Khalid, kenaikan kadar bantuan bina baru itu membolehkan 13,000 unit rumah PRKM dibina, melibatkan lebih 70,000 isi rumah di luar bandar. Satu keputusan yang dibuat oleh kerajaan berdasarkan kepada kos. Ada kenaikan kos binaan lah. Jadi kita akan terus membantu untuk membina rumah orang-orang miskin ataupun orang yang tak mampu di luar bandar, dan kita juga nak teruskan usaha untuk baik pulih repair rumah orang-orang miskin dan tak mampu di luar bandar. Jadi kita naikkan. Tambahnya, kenaikan itu juga akan membantu kontraktor PRKM menangani isu peningkatan kos bahan binaan yang menyebabkan mereka gagal menyiapkan projek kerana tiada margin keuntungan. Beliau ditemui pada Majlis Perhimpunan bulan September 2022 kementeriannya di Wisma Felcra, Kuala Lumpur siang tadi. Harga terkini bagi projek bina baru PRKM dinaikkan daripada RM56,000 kepada RM66,000 seunit di Semenanjung. Manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan daripada RM68,000 kepada RM79,000 seunit. Projek baik pulih rumah PRKM pula dinaikkan pada kadar maksimum RM15,000 di Semenanjung dan RM17,000 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan replika kunci rumah PRKM yang siap dibina kepada 10 penerima bantuan perumahan itu. Turut disampaikan anugerah pelajar cemerlang SPM Anak Felcra 2021, anugerah peningkatan produktiviti estet padi dan anugerah khidmat setia Felcra. Vivo V25 series, V-Log movie, AI editor with greater freedom, bokeh flare portrait, dreamy bokeh, and more flare options. 64 MP OIS ultra sensing, super clear picture quality to capture more splendid details. Vivo V25 series, Vivo.
Bertemu kembali. Kerajaan bakal memberi fokus terhadap adaptasi automasi dan teknologi digital serta pembangunan tenaga kerja masa depan dalam bajet 2023. Untuk itu, satu kertas konsultasi awam telah diterbitkan iaitu Dasar Penggunaan Barangan, Perkhidmatan dan Teknologi Hasil Penyelidikan dan Pembangunan Tempatan dalam Perolehan Kerajaan. Ini bagi melindungi dan membangunkan industri tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada barangan import dan meningkatkan daya saing dan daya tahan serta membangunkan keupayaan teknologi tempatan bagi menyokong ekosistem pemindahan teknologi, pengkomersialan dan pemasaran hasil R&D tempatan. Macam mana sudah bersedia? Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaan KL Venture Finance Forum 2022. Tambahnya, kerajaan meluluskan 99 projek penyelidikan dan pembangunan serta komersial dan inovasi dengan pelaburan RM5.6 bilion sejak tahun lalu. Dengan perkembangan ekonomi digital negara, ia dapat memberikan Malaysia kelebihan daya saing di Asia Tenggara. Kerajaan tidak akan mengecualikan mana-mana syarikat pemula yang berpotensi menjadi unicorn untuk memperoleh bantuan dan pembiayaan. Ini bagi mengelakkan syarikat pemula tempatan berhijrah ke negara lain seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Untuk itu, saya telah pun membuat pendirian dan arahan kepada MOSTI supaya tidak mengecualikan mana-mana syarikat startup daripada sektor berteknologi tinggi ini untuk dibiayai atau dibantu sehingga mereka mendapat beberapa series pembiayaan. Tambahnya, walaupun syarikat pemula dilihat kecil, ia berpotensi untuk berkembang dengan pantas. Untuk itu, MOSTI sedang merangka Pelan Hala 7 Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi untuk menarik modal teroka antarabangsa ke dalam negara. Ini bagi memberi sokongan terhadap syarikat pemula tempatan untuk mengukuhkan kedudukan mereka di pasaran global. Kira-kira 45% daripada syarikat Malaysia belum memperuntukkan bajet bagi tujuan inisiatif Lestari. Ia meskipun aliran permintaan kemampanan oleh pihak berkepentingan terus meningkat. Usaha pelaksanaan matlamat pembangunan mampan SDG turut membimbangkan apabila hampir separuh sektor swasta tidak memaparkan komitmen terhadap inisiatif itu. Menurut laporan Nadi Kelestarian Perniagaan Malaysia 2022, sebanyak 33% syarikat tempatan mendakwa kekurangan
kekurangan pelan pembiayaan yang mampan. Manakala 34% perniagaan pula mengakui elemen itu tidak relevan dengan perniagaan mereka. Ia disebabkan penekanan lebih ketara ke atas aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG sebagai mekanisme mampan perniagaan sekaligus kurang mementingkan SDG. Laporan tersebut juga menekankan kepentingan sektor swasta dalam memacu amalan serta strategi kelestarian bagi meningkatkan lanskip kemampanan di Malaysia. Keadaan ekonomi global dijangka bertambah buruk menjelang tahun depan. Amerika Syarikat, Kanada dan Eropah diramal mengalami kemelesetan, kesan dasar monetari ketat, inflasi tinggi dan krisis tenaga yang dihadapi rantau itu. Menurut pengarah penyelidik makro Global Oxford Economics Ben May, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK China dijangka perlahan pada awal 2023. Jika tiada kejutan buruk lagi, keadaan ekonomi diunjur bertambah baik menjelang pertengahan tahun depan dan kemelesetan dijangka singkat dan sederhana. Meskipun pertumbuhan KDNK global akan meningkat pada separuh kedua 2023, pertumbuhan itu dijangka tidak memberangsangkan. Ia disebabkan kesukaran membayangkan tempoh pertumbuhan ekonomi China yang mampan berikutan sekatan dan hubungan dingin dengan Amerika Syarikat. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan hari ini dalam aliran positif. Ini sejajar dengan prestasi bursa serantau yang lebih kukuh apabila sentimen pelabur terus bertambah baik. Pada jam 5 petang, indeks FBM KLCI naik 0.1%. Sementara itu, ringgit ditutup rendah pada 4.501 berbanding dolar Amerika. Vivo V25 series, V-Log movie, AI editor with greater freedom, bokeh flare portrait, dreamy bokeh, and more flare options. 64 MP OIS ultra sensing, super clear picture quality to capture more splendid details. Vivo V25 series, Vivo.
Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 5 maut susulan gempa bumi berkekuatan 7.6 magnitud melanda timur Papua New Guinea. Kejadian turut menyebabkan kecederaan namun jumlahnya belum dapat dipastikan. Bencana memusnahkan kediaman serta merosakkan infrastruktur awam. Rakaman Reuters memaparkan pasukan perubatan dan penyelamat menaiki helikopter giat dalam misi menyelamatkan mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak di wilayah Kap Um dan Obura Wandenara. Kerajaan United Kingdom mengisytiharkan cuti umum negara itu pada 19 September sempena upacara persemadian Ratu Elizabeth II. Akhbar The Guardian melaporkan Raja Charles III bersetuju dan menitahkan tarikh berkenaan diisytihar sebagai cuti umum. Ia sebagai tanda hormat kepada pemimpin monarki berkenaan yang paling lama menerajui takhta dalam sejarah negara itu. Cuti umum itu memberi peluang kepada rakyat serta penduduk di United Kingdom memberi penghormatan terakhir kepada baginda yang akan disemadikan di Westminster Abbey. Cuti hari persemadian Ratu Elizabeth itu sama seperti hari cuti kebangsaan lain dengan seluruh institusi sosial serta majikan syarikat meluluskan cuti sebagai sebahagian daripada kalender cuti tahunan. Terdahulu, suasana suram menyelubungi ketibaan keranda Ratu Elizabeth menuju ke Istana Holyrood House, kediaman rasmi Diraja Britain di Edinburgh. Orang ramai memenuhi jalan raya di seluruh Scotland bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu yang telah memerintah lebih 70 tahun itu. Keranda mendiang Ratu Elizabeth dilitupi bendera Royal Standard Scotland selain turut dihiasi dengan bunga kesukaan baginda. Keranda Ratu Elizabeth kini ditempatkan di Istana Holyrood House di Edinburgh selepas melalui perjalanan 6 jam berkenaan. Seterusnya dipindahkan ke Cathedral St Giles untuk rakyat jelata memberi penghormatan terakhir. Angka korban gempa bumi buruk di barat China meningkat kepada 93 orang. Pencarian 25 mangsa yang hilang masih diteruskan. Misi menyelamat berdepan kesukaran berikutan hujan lebat dan risiko tanah runtuh memaksa penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa di selatan Pakistan merancang memecahkan lebuh raya Indus. Ia merupakan rangkaian pengangkutan utama bagi membolehkan air mengalir dan menghalang banjir di Bandar Dadu. Banjir mengorbankan hampir 2,000 orang sementara 33 juta lagi terjejas. Kos kerosakan dianggarkan RM135 bilion. Seorang maut apabila stesen janakuasa yang terletak di kawasan luar bandar Kharkiv musnah dibedil peluru berpandu Rusia. Kharkiv Tech 5 itu adalah stesen janakuasa kedua terbesar Ukraine. Bekalan elektrik turut terputus.
Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Ki Panggon pantas mengumumkan senarai 25 pemain bagi mintai kem latihan pusat menjelang Kings Cup 2022 edisi ke-48. Jurulatih berusia 53 tahun itu mengekalkan 17 pemain yang beraksi pada kempen kelayakan Piala Asia Jun lalu. Baki 8 pemain yang baru dipanggil kali ini termasuk 3 pemain muda berusia 21 tahun dari skuad bawah 23 tahun kebangsaan, iaitu penjaga gol Rahad Yazli Rahalim, Azam Azmi Murad dan Mukhairi Ajmal Mahadi. Turut dipanggil adalah penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz Makrawi, Syarul Nizam Zulpakar, Braden Gunn, Zafri Yahya dan Declan Lambert. Sementara itu, 16 pemain berada dalam senarai bersedia jika terdapat perubahan dalam senarai 25 pemain. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kelibat penjaga gol utama Johor Darul Takzim JDT Farizal Marlias dan pemain berpengalaman Syafiq Rahim yang berada dalam senarai itu. Skuad Harimau Malaya akan menjalani latihan di Wisma FM Kelana Jaya 16 hingga 19 September ini sebelum berlepas ke Chiang Mai berdepan tuan rumah Thailand pada perlawanan pertama 22 September. Melaka United berjaya mempertahankan gelaran juara bola sepak Piala Tun Sharifah Roziah selepas mengatasi Negeri Sembilan di pentas akhir. Kejayaan 1-0 yang dilakar cukup untuk membawa Melaka menjulang trofi kejuaraan buat kali kedua berturut-turut selepas turut mengungguli saingan edisi 2019. Berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, pertemuan Negeri Sembilan dan Melaka United seperti diduga berlangsung sengit sejak dari awal. Terikat tanpa jaringan tamat separuh masa, kekentalan kedua-dua pasukan turut terpamer memasuki baki 45 minit kedua. Bagaimanapun tamat 90 minit perlawanan, kedua-dua pasukan terus buntu untuk mencipta jaringan, memaksa pemenang ditentukan dengan aksi masa tambahan. Dan ketika permainan menghampiri penamat buat kali kedua, Fatin Syahidah Azmi muncul wira Melaka. Pada minit ke-115, dia berjaya melepasi kawalan pertahanan Negeri Sembilan sebelum percubaannya terus merejah gawang lawan. Dan ia menjadi pemisah penting buat Melaka apabila keputusan 1-0 kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan Melaka United ceria mempertahankan kejuaraan buat kali kedua selepas turut bergelar pemenang pada saingan edisi 2019. Dalam perlawanan hari ini, kebanyakan pemain dapat komitmen dia tinggi, bermain bersungguh-sungguh, ikut pada instruction coach sampai ke masa tambahan. Jadi kita dapatlah 1 gol di mana kita menjadi juara. Penjaring gol kemenangan Fatin Syahidah turut diangkat sebagai pemain terbaik kejohanan. Dan selaku juara, Melaka membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM50,000 selain trofi kejuaraan. Baik, beralih ke saingan Liga Super, Kuala Lumpur City FC berjaya mengekalkan momentum kemenangan dalam saingan Piala AFC apabila ceria mengutip 3 mata mengatasi Seri Pahang FC 2-0. Ia turut menyaksikan KL City kini melonjak ke kedudukan ke-5 Liga selepas mengumpul 25 mata. Dengan kedua-dua pasukan mahukan kemenangan untuk merebut kedudukan 5 pasukan teratas, pertarungan sengit seperti diduga berlangsung antara Seri Pahang FC dan Kuala Lumpur City FC sejak dari awal lagi. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sehinggalah pada minit ke-31, KL City akhirnya memecah kebuntuan. Keadaan kelang kabut depan gawang Pahang membuka ruang buat Hakimi Azim Rosli menewaskan Mamadou Samasa meletakkan KL City mendahului 1-0. Kekal sehingga tamat separuh masa, aksi berbalas serangan sekali lagi disajikan kedua-dua pasukan sebaik permainan bersambung. Minit ke-72, menerusi satu serangan balas, dorongan pendek Jordan Mintah berjaya disudahkan kapten pasukan Zafri Yahya meletakkan KL City selesa mendahului 2-0. Dan keputusan itu tidak berubah sehingga whistle penamat dibunyikan, menyaksikan KL City ceria mengutip 3 mata, berjaya meminta Kedah Darul Aman FC untuk menghuni tangga ke-5 Liga dengan jumlah 25 mata. Sukan Malaysia Sukma 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur akhirnya mula membuka tirai persaingan. Acara paling awal dipertandingkan bola sepak lelaki dengan 3 perlawanan berlangsung petang tadi. Antara tumpuan juara bertahan Perak bermula dengan langkah kiri apabila ditundukkan Selangor 2-0. 3 perlawanan yang berlangsung membabitkan 2 aksi kumpulan A dan 1 perlawanan kumpulan B. Perak yang turun selaku juara bertahan dikejutkan dengan kekalahan 0-2 kepada Selangor, manakala wilayah persekutuan ceria mengutip mata penuh hasil kemenangan 1-0 ke atas Negeri Sembilan. Sementara aksi kumpulan B, Sarawak berjaya mengekalkan kelebihan jaringan selepas mengatasi Melaka 2-1. Pertemuan Perak dan Selangor di Stadium Universiti Malaya paling mencuri tumpuan pada hari pembukaan saingan Sukma 2022.
turun selaku juara bertahan. Perak bagaimanapun ketinggalan pada minit ke-21 selepas Muhammad Karim Muhammad Zain membuka jaringan buat Selangor. 1-0 tamat separuh masa, usaha Perak untuk mencari gol penyamaan tidak berhasil. Sebaliknya Selangor menerusi pemain gantian. Penggiran Muhammad Ilham Abang Jumaat berjaya menggandakan jaringan pada minit ke-79. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat dengan Selangor ceria menghuni tangga teratas kumpulan A. Laporan itu tadi mengakhiri semasukan untuk malam ini. Saya Faraz Zulkarnain teruskan bersama Butun Tama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home. Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa di mana-mana sahaja. Unify.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan Kementerian Kesihatan memberikan rawatan terbaik kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak. Dalam satu kenyataan ringkas di Twitter rasminya, beliau menjelaskan telah dimaklumkan keadaan kesihatan terkini bekas Perdana Menteri itu. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan Datuk Seri Najib diberikan jenis-jenis ubat yang sama disaran sebelum ini ketika beliau menerima rawatan dalam Hospital Kuala Lumpur selain berada dalam senarai ubatan KKM. Tambahnya, Datuk Seri Najib juga sihat sebelum dibenarkan discharge daripada HKL dan KKM committed serta telus dalam pemberian perkhidmatan kesihatan kepada mana-mana individu. Namun pada masa yang sama mempunyai tanggungjawab mematuhi tata etika kerahsiaan pesakit mengikut Akta Perubatan 1971 Pindaan 2012. Perdana Menteri dalam pada itu turut mendoakan agar Datuk Seri Najib diberikan kesembuhan. Sekian paparan Buletin Utama malam ini. Mengakhiri Buletin Utama, saksikan warna-warni kemeriahan festival pertengahan musim luruh yang diraikan masyarakat di China. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.